Assalamualaikum. Saya akan terangkan tentang peraturan keselamatan di makmal bengkel, iaitu di subjek Structure Hydraulic and Water Quality Laboratory di sisi 40172. Saya ialah Muhammad Nafis Syamil bin Muhammad Yusof, nombor matrik 16DKA19F2053, dan ahli kumpulan saya Nur Aina Nadirah binti Sarani dengan nombor matrik 16DKA19F2037. Keselamatan am yang perlu diketahui adalah punca kemalangan, keselamatan bengkel, bahaya elektrik, bahaya kebakaran dan juga pertolongan cemas. Seterusnya ialah punca kemalangan. Pertama, berpunca daripada kecuaian manusia. Semasa melakukan amali, setengah pelajar akan melakukan kesilapan, dan itulah yang berpunca daripada kecuaian manusia. Seterusnya, berpunca daripada keadaan alat, mesin ketika keadaan kerja. Apabila melakukan amali, setengah alat betul mungkin terlalu lama digunakan dan mungkin sudah rosak. Peraturan-peraturan keselamatan di makmal atau berbengkel adalah: yang pertama, setiap pengguna wajib menggunakan alat perlindungan diri Personal Protective Equipment iaitu PPE yang bersesuaian semasa menggunakan mesin ataupun peralatan. Seterusnya adalah keselamatan bengkel, iaitu memastikan segala kelengkapan di dalam keadaan yang memuaskan dan selamat sebelum digunakan. Sebelum pelajar dan pensyarah memasuki bengkel, barang yang hendak digunakan ketika amali mestilah selamat dan bersih sebelum digunakan. Seterusnya, menggunakan peralatan dengan cara yang betul, selamat dan mengikut prosedur operasi manual SOP. Dan juga, barang yang hendak digunakan mestilah dibaca dengan arahan dulu apabila hendak melakukan amali. Dan seterusnya, memastikan sumber kuasa elektrik selepas digunakan. Selepas menggunakan kesemuanya, elektrik di dalam bengkel mestilah dimatikan. Peraturan keselamatan bengkel yang seterusnya adalah membersihkan peralatan dan kelengkapan daripada segala kekotoran selepas digunakan. Kemudian, membersihkan serta-merta sebarang tumpahan dan kebocoran pada mesin atau peralatan. Jika berlaku kemalangan, maklumkan kepada pensyarah ataupun pegawai yang terlibat. Keselamatan diri. Keselamatan diri di bengkel ialah memakai safety boot. Semua pelajar hendaklah memakai safety boot ketika memasuki bengkel. Elakkan memakai barang perhiasan, terutamanya perempuan, kerana barang perhiasan adalah tidak boleh sama sekali memasuki bengkel kerana akan mengganggu pelajar ketika melakukan amali. Seterusnya, memakai Google atau alat pelindung yang lain. Memakai Google atau alat pelindung yang lain akan menyelamatkan pelajar daripada berbahaya seperti memasuki habuk di mata ataupun yang lain. Rambut mestilah pendek dan kemas, terutamanya untuk lelaki ataupun untuk wanita yang non-Muslim. Untuk wanita non-Muslim perlulah mengikat rambut supaya tidak mengganggu ketika melakukan amali. Dan terakhir sekali, jangan bergurau senda di dalam bengkel kerana amat berbahaya, kerana mempunyai barang-barang yang berharga di dalam bengkel. Keselamatan semasa mengendalikan mesin ataupun peralatan. Yang pertama adalah pastikan mana-mana bahagian mesin yang berbahaya dipasang dengan alat perlindungan. Yang kedua, mesin haruslah mempunyai suis keselamatan dan suis yang boleh dikunci. Dan yang ketiga, matikan suis kuasa sepenuhnya bagi peralatan dan mesin setelah digunakan. Seterusnya, kami akan tunjukkan animasi video ketika berada di bengkel. Good morning, class. Good morning, Missy. You may begin with your experiments, but please remember the safety rules and make sure to follow my instructions.
please tie back long hair to avoid any interference with your laboratory work. Also, eating and drinking are prohibited in laboratories, so don't eat inside the lab. Make sure that your clothes don't get in the way and pose a safety risk when conducting experiments. If you break or spill any chemicals or equipment, you must report to me. Don't taste chemicals unless I specifically tell you so. No playing around in the laboratory. Whenever you conduct activities that pose risk of injury to your eyes, always wear safety goggles. Be mindful of where you stand in the laboratory. Do not stand facing apparatus being heated by Bunsen burners. Pay attention. In an emergency, you must be aware of the location and use of first aid and emergency facilities. Looks like we've run out of time for today. Please stop all work, clear and clean up your benches. Daniel, have you washed your hands? You need to wash them thoroughly before leaving the laboratory, regardless of whether you are wearing gloves or not. Thank you, class. Thank you, Miss Lee. Saya harap anda memahami video animasi tersebut. Seterusnya, langkah-langkah pencegahan penularan virus COVID-19. Memakai pelitup muka. Memakai pelitup muka, pelajar mampu memberi perlindungan sehingga 96% dan juga mampu melindungi kita daripada COVID-19. Jaga penjarakan sosial. Sentiasa jaga jarak fizikal bersama rakan-rakan ketika berada di kelas maupun di bengkel. Dapatkan vaksin dengan segera. Ambil peluang untuk melindungi diri dan ahli keluarga menerusi program imunisasi COVID-19. Kuarantin kendiri jika bergejala. Elakkan datang ke bengkel makmal jika bergejala. Prosedur operasi standard SOP pada minggu perkuliahan di kampus adalah pergerakan sebelum memasuki kampus. Individu yang menjalani kuarantin kendiri di rumah tidak dibenarkan sama sekali untuk memasuki kampus. Wajib memakai pelitup muka semasa berada di dalam atau di luar kampus. Para pelajar perlu mendaftar diri di pondok pengawal di pintu masuk kampus. Dan larangan masuk bagi individu yang suhunya melebihi 37.5 darjah Celsius. Aktiviti di kampus. Semasa pelajar memasuki kampus, pelajar wajiblah memakai pelitup muka, penjarakan sosial sejauh 1 meter dari orang terdekat. Setiap individu tidak dibenarkan menggunakan fasiliti yang bertanda X untuk tujuan penjarakan sosial, tidak dibenarkan berkumpul di dalam ataupun di luar kampus dan sentiasa kerap mencuci tangan. Ini semua adalah arahan yang perlu pelajar ikut ketika berada di kampus. SOP Facility. Perlu memastikan aktiviti jual beli adalah teratur mengikut penjarakan sosial. Yang kedua, wajib mematuhi penanda jarak sosial di lantai, meja dan tempat duduk. Yang ketiga adalah tidak dibenarkan menggunakan fasiliti yang bertanda X untuk tujuan penjarakan sosial. Yang keempat, digalakkan membeli makanan dan minuman berbungkus. Dan yang terakhir, perlu patuhi arahan bilangan maksimum pelanggan semasa di dalam ataupun luar kampus. Kamsis pelajar. Ini ialah peraturan pelajar ketika berada di kamsis. Pelajar tidak dibenarkan keluar dari kawasan kampus sepanjang minggu perkuliahan. Tidak dibenarkan menerima pelawat, wajib memakai pelitup dan menjaga penjarakan sosial. Periksa suhu ketika keluar masuk. Sila rujuk klinik kesihatan pelajar jika bergejala. Arahan yang ditetapkan oleh KAMSIS, pelajar perlulah mengikut dengan
Betul.